libatkan maruah orang. Maruah orang. Sebab itulah dalam kaedah hukum saksi ni, bila nak tengok sabitkan orang tu berzina, kadang diajar dalam Islam datangkan 4 saksi. Lepas tu tanya pula, betul ke aku nampak? Sebab itulah ada seorang wanita pernah jumpa, ya Rasulullah, aku nak bagi tahu, aku mengaku bahawasanya aku ni berzina. Sampai Rasulullah bagi dia main mengaku. Rasulullah tanya, ada saksi tak? Itu penting saksi. Dia kata, tak ada ya Rasulullah, tak ada siapa tengok, takatlah ni tak ada siapa main tampil, aku mengaku sendiri ya Rasulullah. Sampai tahap Rasulullah tanya, ni hang berzina ni, hasil tu hang ada nak dapat anak? Ya, nak dapat anak. Balik dulu. Bagi dapat anak, baru amal balik. Lepas tu dapat anak Rasulullah, perempuan tu main jumpa Rasulullah. Perempuan tu main pula jumpa Rasulullah. Rasulullah tengok anak ni dia ada sambil dukung, hang susu anak hang dulu, bagi cukup ke tak? Orang ambil jumpa pula. Sampai tu nak sabit hukum bukan senang. Dalam Islam bukan main-main tu, orang tu kata potong tu. Tapi orang jahil cakap payah. Tuan-tuan, orang jahil cakap payah. Baik. Seterusnya, seperti seorang yang ada bicara di hadapan hakim dan hakim mau saksi kepadanya, dan ia tiada ada orang yang tahu jahalnya dan melihat apa perkaranya, maka diambilnya satu orang yang tak tahu akan halnya, diajarnya dan dikhabarnya, serta katanya, marilah engkau jadi saksiku di hadapan hakim pada perkara aku ini. Maka orang itu ialah orang yang saksi palsu ataupun saksi bohong. Maka sesiapa jadi saksi bohong, itu nescaya mengerja ia akan sebesar-besar dosa. Sebut saksi, ada satu pasien hak yang saksi yang memang dia di training jadi saksi pembohong. Ada tak lah ni? Ada tak? Ada. Orang boleh jatuhkan orang, dakwa dia lantik seorang saksi, bagi upah saksi tu. Ni hak jadi dulu ni, cerita Tuan Ibrahim, cerita semua dia ada kait dia. Tu hak satu kes kita tahu. Hak lain-lain kita tak tahu lagu mana. Bukan kita nak tahu kata dia tu salah atau tidak, cuma cara pengendalian dia tu ikut cara atau tidak. Yang tu kita nak kena tahu. Masalah bila tak mau ikut hukum Allah, apa ya? Dia boleh guna cara dia exploit orang tu. Kata hang kena buat lagu ni, hang kena buat lagu ni, aku bagi hang upah berapa juta, ikut hang anak nak, habis daripada pekerjaan ni aku bagi lagi kau. Sampai terus tu nak selamat diri. Nak selamat diri tu. Baik. Masalah 128, masalah berbuat bakti pada dua ibu bapa itu banyak faedahnya. Tafabihat faedahnya. Semuanya diketahui daripada hadis-hadis Nabi, iaitu pertamanya, ialah memuliakan keduanya itu satu daripada amal yang disukai oleh Allah Ta'ala, dan menyamai amal itu dengan pahala perang sabilillah, bahkan ia lebih afdal daripadanya. Tuan-tuan, ni cerita dulu orang tu cerita isu jihad fisabilillah. Kan Ustaz Zainal Asri pun ada bagi tahu statement betul. Ustaz Zainal Asri bagi tahu, tapi wartawan dia exploit dia. Tuan-tuan kenal Ustaz Zainal Asri? Kenal kan? Bila wartawan tanya Ustaz Zainal Asri, dia bila orang tanya dia pada dia, wartawan tanya, dia cerita daripada sudut ilmiah. Orang wartawan tanya, tuan-tuan, bila wartawan tanya bukan kait, dia mai tanya bukan cerita pasal hak di Syria. Tiba-tiba dia nak jadi pegu pula dah, kata kawan jahat. Tak. Dalam surat khabar. Surat khabar ni pun satu masalah. Kadang-kadang kita geram. Nak ambil bagi betul-betul. Bagi orang faham.
Dia ambil sekerat, buang sekerat, ambil sekerat, buang sekerat. Lain kali boleh orang. Kan? Ustaz Zainal Asri bagi cantik dah secara ilmiahnya begitu. Macam ni juga. Ada sahabat jumpa Nabi SAW. Sahabat kata nak pergi perang. Nabi kata, silakan pergilah perang. Itu amalan yang afdalul a'mal, sebaik-baik amalan. Ada yang sahabat jumpa Nabi. Nabi tanya, hang ada mak ayah tak? Nabi tanya, ada. Hampir buat baik pada mak ayah hang dulu. Sebab apa? Nabi orang yang pandai psikologi. Tengok orang ni, dia ada kemampuan, dia kaya, mak ayah dia pun senang, dia suruh pergi jihad. Ada yang perlukan bantuan daripada mak ayah dia, Nabi suruh pergi berbakti pada ibu dan bapa kamu. Ini cerita zaman Nabi yang kita boleh ambil sandaran. Jadi apa pun betul ke ulama kata ni? Kan? Bahawasanya berbuat baik kepada ibu bapa adalah satu sebaik-baik amalan. Yang mana sama dan Allah Ta'ala suka. Dalam Quran pun sebut, la tusyriku billahi syai'an wa bil walidaini ihsana. Jangan kamu syirik kepada Allah, dan berbuat baiklah wa bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah pada ibu dan bapa, disebut dalam Quran. Jadi begitu keadaan. Yang keduanya itu menyamai ia akan pahala haji dan umrah. Tuan-tuan, kita hadapi umrah, kita hadapi haji, kita tahu banyak fadilat, banyak pahala yang dapat daripada amalan haji dan umrah. Ulama Syekh Dr. Al-Mabawi ni bagi tahu menyamai hukum pahala haji dan umrah. Makna kata buat baik pada ibu bapa ni sama hukum, sama dia pahala dia dengan haji dan umrah. Ni nak buka pada kita ni. Dan yang ketiga ni, menyampaikan kepada nikmat syurga bagi orang yang buat baik ni, yang buat amalan baik ni, akan sampai kepada dia nikmat syurga kalau buat baik kepada kedua ibu bapa. Ni kita baca. Keempatnya, menambahkan umur. Buat baik pada kedua ibu bapa, menambahkan umur dan dimurahkan Allah rezeki, dan sebab bagi berkat pada harta. Hak saya sebut kata awal tadi nak cerita pasal rezeki, antara dia tuan-tuan, kita buat baik pada mak ayah kita. Buat baik pada mak ayah bukannya orang kata payah pun, tapi kadang-kadang setengah tu dia jadi payah. Dia jadi payah sebab apa? Sebab apa dia jadi payah? Tak tahu pasal apa. Allah Ta'ala tu offer dah kat dia ni, buat baik pada mak ayah, meluaskan rezeki dia, meluaskan harta dia, memberkati umurnya. Ni antara dia kalau kita orang meniaga pasal apa, duit sampai 30,000, 40,000 tapi tak pernah cukup. Antara dia kita tengok mak dan ayah kita lagu mana. Kita duit 30,000 tapi 300 ringgit pun tak mampu bagi kat mak ayah, memang teruk anak. Kita tanya diri kita, hak susah kita ni tak apalah. Kadang-kadang gaji sampai 3, 4, 6 ribu, tapi nak bagi kat ayah cukup kira. Tu bagi tahu mak minta sikit duit nak pergi umrah, dalam kali abang mak cik tak ada duit sangat lah mak. Ni guna duit tahun ni guna, padahal tak pun mampu je bagi, cuma tak mau bagi. Tak mau bagi, kedekut dengan mak ayah kamu kedekut dengan mak ayah kamu, Allah kedekut dengan kamu. Jangan kamu marah. Ini kita takut kadang-kadang kira dengan mak ayah. Ada rapisen kita ni kadang-kadang tak ada. Orang kata kita kadang-kadang susah. Kan? Susah pun kadang-kadang sampai tak balik gula kat mak ayah tak patut sangat. Kadang-kadang mak ayah kita faham anak tu susah, tapi kalau mampu tu gula pun tak apa. Bukan nak habaq kata mak ayah ni, dia bukan habaq kata nak tengok gula tu. Dia nak tengok anak tu ambil berat tang mana kat dia. Hak tu je. Cuba tuan-tuan.
Try, insyaAllah. Buat dah, alhamdulillah. Dan semuanya itu dengan sebab menghormatikan dua ibu bapa itu, dijadikan Allah cerdik, pintar anak-anak. Semuanya itu dengan sebab menghormatkan dua ibu bapa itu, dijadikan Allah cerdik, pintar anak-anak dan bersih, cuci dan berpetunjuk dan dapat taufik, maka jadi biasa atas kasih akan dua ibu bapa. Dengan kita buat baik kepada mak ayah kita, secara tak langsung Allah bagi dekat anak-anak kita. Anak-anak kita, kita buat baik kat mak ayah, langsung Allah bagi juga dekat anak-anak kita. Sebab itulah tuan-tuan, kita jangan marah. Kalau kita buat teruk kat mak ayah, tengok anak kita buat tak elok kat kita jangan marah. Hak ni mungkin mai daripada kita juga. Kelimanya, peluang yang baik bagi jamin masuk syurga, maka siapa sia-siakan dia, nescaya rugilah dia. Peluang yang Allah buka bagi orang yang buat baik kat mak ayah dia, syurga. Syurga. Allahu Akbar. Saya tak ingat seorang sahabat, bukan sahabat zaman Nabi, tapi Nabi sebut. Apa dia, tuan-tuan ingat tak? Nabi sebut kepada Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Umar tentang seorang sahabat ni, seorang insan ni, dia tak duduk zaman Nabi, tapi dia punya jaga mak dia, nak bawa mak pergi Mekah daripada Yaman. Saya tak ingat nama dia tu. Dia dukung mak dia. Sebelum dia nak bawa mak dia tu, dia buat latihan, bawa apa, anak lembu naik atas bukit tu. Orang tengok orang gila kan, dua naik ke bukit. Rupa-rupanya latihan dia tu nak bagi apa? Nak bawa mak dia yang lumpuh tu ke Mekah daripada Yaman. Nabi pesan suruh khalifah. Waktu tu Nabi dah meninggal, tapi sebelum tu Nabi pesan suruh pergi cari dia ni, wali dia. Tu dia tuan-tuan. Sampai Nabi pesan, waktu zaman tu dia tak ada bersama dengan Nabi. Saya tak ingat nama dia, Ikrimah apa. Dan seterusnya. Yang terakhir tuan-tuan, yang dikasih keenamnya, menghilangkan duka cita dan susah hati, dan mendatangkan sukacita, dan menjamin akan dapat kemenangan. Yang ketujuhnya, telah disertakan Allah Ta'ala akan redanya dengan keredaan dua ibu bapa, seperti mana sabda Nabi SAW, redha Rabbi redha walidayya. Redha Allah itu atas keredaan kedua ibu bapa. Wasahtini, kemurkaan Allah itu atas kemurkaan kedua ibu bapa. Jadi tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, mailah kita ni ambil apa peluang hak ada dalam umur kita yang ada mak ayah. Mailah sama-sama kita berbakti pada mak ayah. No, kita duk harap satu hari nanti anak-anak kita tu jadi anak yang soleh, anak yang boleh bakti pada kita, yang boleh bantu kita bila kita tua kelak. Tapi kita tanya diri kita, sama kita dengan mak ayah kita lah ni lagu mana? Takat tu kita dengan mak ayah, takat tu lah. Saya tak mau cerita banyak. Kita cerita keluarga terdekat kita senang. Pakcik saya ada orang kenal tuan. Mak dia lumpuh, tok nek saya. Lumpuh, mak tuan saya. Dia jaga, kira orang tua bila dah sampai satu umur ni dia nyanyuk. Baik tu dia buat cok kodok, dia ambil basuh. Orang tua kan. Dia tak tahu dah, dia nyanyuk dah. Tapi tok tuan dia sabar. Dia sabar sungguh-sungguh. Tak pernah kita nak tengok dia umur. Tapi bila sampai satu tahap,
Tok Nek tu dah tak ada. Lumpuh tu lama. Bila lumpuh tu lama, nak jaga tu lama, betul. Tok Nek tu sampai tak ada, dia jaga sampai Tok Nek tak ada. Tapi main tempat dia lumpuh pula. Dia lumpuh pula. Anak-anak cukup jaga dia. Kita faham. Sedangkan anak-anak tu sibuk juga, tapi cukup jaga dia. Sebab apa? Sebab tu Allah balas balik. Allah balas balik kita, tuan-tuan. Kita nak anak kita jadi anak yang soleh, yang bakti pada diri kita. Kita tengok sejauh mana kita dengan anak mak ayah kita lalu. Itu je, tak payah fikir nama. Jadi hak kita dapat pada malam ni, tuan-tuan, mudah-mudahan kita boleh dapat sedikit, orang kata, maklumat, sedikit manfaat, dan mudah-mudahan kita boleh beramal dengannya. InsyaAllah, tuan-tuan, saya mohon maaf kalau ada kekurangan saya baca tadi. Pada bulan depan kita puasa, no, jadi kita nak macam mana tu? Jadual tu, jadual hak cikgu Syuib bagi kan? Cikgu Syuib bagi.